Siapa lagi? Buat masa ni tak ada tak? Okay, so inilah jumlah yang kita ada malam ini. Sekejap kita check participant. Baik, 19. Nampak. 18. Kenapa ada dua? Oh, okay. AJK. Alright, okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang. Okay, ini mungkin latihan kita yang pertama untuk semester kali ini, Alhamdulillah. Jadi, tradisi bagi unit debat bahasa Melayu setiap semester, setiap pengambilan terutamanya, kita akan buat kelas asas balik. Okay, with all due respect, Kakak faham yang akan ada daripada sebahagian kalian mungkin dah pernah debat, baik di peringkat sekolah atau mungkin pernah berdebat untuk universiti pun. Kat sini pun kita ada ramai pendebat juga yang dari semester-semester sebelum ni. Jadi ada kemungkinan untuk apa yang korang dengar ni adalah revision ataupun ulang kaji sahaja kepada apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelum ni. Okey, bagaimanapun kita juga nak meraihkan kawan-kawan kita yang betul-betul baru nak belajar basic. Jadi kita memang akan mula dari sesimpel-simpel alam daripada kedudukan setiap pendebat sampailah kepada asas bagaimana kita berdebat. Okey, so hari ni adalah teori. Besok saya difahamkan kita akan ada friendly. Terima kasih pada EJK-EJK yang menganjurkan. Okay, bersama MMU. Jadi esok anda boleh tengok demo. Okay, tapi untuk hari ni kita faham teoretikal sedikit supaya esok bagi yang tak pernah berdebat, bila tengok debat tu kita faham apa yang sedang berlaku. Okay, baik. Jadi untuk memulakan sesi kita hari ni, kita akan pick sedikit beberapa orang untuk jawab beberapa soalan. Okey, dan kita lebih seronok kalau kita pick nama-nama yang kita tak biasa bertegur sapa lagi kan? Okey, jadi soalan pertama nak dimulakan hari ni. Kita dalam musim kira panas lagi lah selepas PRU kan? Boleh tak saya nak minta namakan kepada saya 2 orang MP yang anda paling tak suka. Tak kisahlah adun ataupun MP yang baru menang pilihan raya. Namakan 2 yang anda paling tak suka. Okey? Soalan ni bukan kempen PRU lah tetapi as an open place for demokrasi buat. Dan jangan risau, saya bukan buat kempen politik. Saya tak akan ajak masuk mana-mana bendera atau parti selepas ni. Saya pun bukan ahli mana-mana parti. Okey. Soalan dia saya ulang balik. Saya dah memberi masa anda untuk berfikir sebelum anda pick nama-nama anda sendirilah. So, kita semua dalam mood kan. Mungkin agak terkejut tiba-tiba tanya pasal MP. Jadi, saya ulang sekali lagi soalannya adalah namakan 2 orang MP yang anda paling tak suka. MP atau adun yang anda paling tak suka. Okey, dah ada jawapan masing-masing mungkin dalam kepala. Jadi, saya nak persilakan respon yang pertama daripada Saudari Normuna Tasha. Dengar tak suara saya? Boleh dengar. Jelas. Setakat ni saya bukan tak suka, cuma saya kurang berminat dengan mungkin kriteria orang tersebut. Saya cuma ada seorang je, boleh ke? Boleh. YB Mat Sabu. Mat Sabu. Kota Raja. Okey. Baik, itu respon pertama. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita dah dapat calon pertama MP yang tak diminati. Okey. Tak ada masalah. Dia tak suka di sini bukan bermaksud benci ke apa. Just like it's not your preference atas sebab-sebab tertentu. Mungkin tak suka dia punya aliran pemikiran atau tak suka tindakan dia, apa-apa je lah kan. Okey, ataupun tak berminat. Boleh saja. Okey.
Respon yang kedua boleh saya dapat daripada saudara Zulzafran? Zulzafran Zahin ada? Tak ada kot. Tak apa, kita pergi yang seterusnya. Okey, saudara Ahmad Najmi. Sila. Dengar? Antara ahli parlimen yang saya kurang berkenan lah. Okey. YB Zahid Hamidi Okey. dan YB Rina Harun. Okey, Zahid Hamidi, Rina Harun. Sesi ni dah okey, baik. Menarik. Okey, so kita dah ada 3. Lagi terakhir saya nak dapatkan respon daripada saudara Muhammad Khairul. Saudara Muhammad Khairul ada? Adun boleh Adun? Boleh, tak ada masalah. Ada atau MP. Ikutlah. Ahmad Senata bin pun Said. boleh. Ahmad bin Said. Ahmad bin Said. Ahmad bin Said. Yep. Wow. Okey. Secara peribadi saya tak pernah dengar nama tu, tapi that's fine. Dia parlimen mana? Adun mana? Dia Parlimen P040. Dia Adun Kijal. Dia merupakan bekas Menteri Besar Terengganu. Oh, okey. I see. Okey, baiklah. Menarik. Seperti yang itu tadi, kita tidak ada the judgement terhadap apa pun respon anda. Itu masing-masing punya aliran pemikiran. Saya tak tahu pun anda itu celup ungu pilih mana, saya tak nak tanya soalan tu. Okey, tapi satu soalan yang kita boleh fikirkan bersama, kenapa nama-nama yang kita sebutkan tadi tu masih ada kat situ? Kenapa mereka masih berada di situ? Ada siapa nak cuba? Yang ni kita try bagi senior jawab. Amir jawab Amir. Amir. Tiba-tiba tak ada dia. BPLB ada tak sini? Geng-geng BPLB. Mansan, yes. Mansan. Soalan dia apa tadi? Sekolah. Tadi dia orang ada bagi 4 nama lah yang dia orang tak berkenan lah dalam MP ataupun ADUN. Basically, kita punya wakil rakyat lah. Okay. So soalan lanjutan daripada soalan kenapa nama-nama tu ada kat situ. Siapa nama-nama yang tak disukai tu. So soalannya adalah kenapa dia orang tu ada kat situ? Kenapa dia orang masih berada di situ? Sebab masih ada lagi yang undi. Walaupun kita benci diorang, tapi banyak lagi orang minat diorang. Mungkin kita nampak mereka ini macam something wrong, tapi orang nampak dia ni adalah sesuatu yang boleh bangunkan orang punya kawasan. Menarik sebab ada orang undi kan? Tricky dia. Tapi soalannya kita betul-betul ke kita boleh memilih kita punya wakil? Kita sebenarnya boleh memilih kita punya wakil sebab tu istilahnya memilih. Kita tidak dikurniakan kapasiti untuk melantik. Kita dikurniakan kapasiti untuk memilih. Apa maksud memilih? Apa beza soalan esei dengan soalan multiple choice question? Soalan esei kita perlu hurai, soalan multiply kita pilih je. Tanpa perlu huraikan kenapa kita pilih soalan tu.
Okey, menarik. Ada jawapan lain? Siapa nak try? Apa beza soalan essay Kalau dengan soalan MCQ? Ya, Faiz? kalau MCQ kita dah ada dah tetap. Kalau essay tak ada pilihan tetap, kita boleh ulah sendiri. Exactly. Hakikatnya, kita mengundi bermaksud kita memilih dari senarai yang ada. Bukan kita boleh, oh aku rasa berkenan lah tengok siapa? Berkenan lah tengok Gayatri. Nak lantik dia lah jadi Menteri Perpaduan. Berkenan lah tengok siapa? Aini nak minta jadi adun Padang Serai boleh? MP Padang Serai boleh? Tak boleh. Kita memilih bukan melantik. Dan jawapan kenapa kadang-kadang ada orang yang kita tak prefer tapi mereka berada di atas sebab mereka yang ke depan. Sebab mereka yang ke depan dan mereka yang mengambil peluang. Jadi kita memilih daripada senarai manusia-manusia yang berani ke depan untuk mengambil kapasiti tu. Mungkin ada orang yang kita rasa better ataupun mungkin kita rasa kita yang better. Tapi kalau kita tidak ke depan, kita tidak akan ada dalam senarai itu. Okay. And should you know, apa yang mereka buat di parlimen ataupun di adun, mereka sentiasa berdebat untuk membuat polisi. Dan mereka ini tidaklah bergerak secara sendirian sebab tu nama dia wakil. Dalam satu grup, bila presentation, bukan semua kan adalah setengah lecturer yang dia nak semua present. Tapi in reality ataupun dalam work setting ataupun kita pergi ke mana-mana pertandingan, projek, kan, poster, biasanya satu wakil akan menyediakan ataupun satu wakil akan berucap. Tetapi hakikatnya teks ataupun penyelidikan ataupun pembangunan sesebuah projek itu dibuat secara bersama satu-satu kumpulan. Okey. Begitu juga wakil rakyat. Mereka membuat polisi adalah daripada tim-tim penyelidik juga. Okey, mereka ada researcher mereka. Mereka ada pungutan suara daripada tim-tim tertentu yang ke hadapan. Basically, mereka mewakili suara-suara rakyat yang di bawah. Dan apabila kita berupaya merancang polisi dengan baik, kita boleh menyalurkan sesuatu yang lebih baik yang akhirnya akan memanfaatkan. Okay. So, ini adalah sebahagian daripada idea debat ala parlimen. Okay. Pertamanya memang salah satu fungsinya adalah untuk pelapis kepada ahli parlimen ataupun think tank di belakang wakil rakyat yang berucap. Okay, kita panggil dia sebagai think tank. Kemudian, kalaupun sebahagian daripada kita rasa macam forward out. Macam aku tak minat lah parlimen, tak suka. Political. Perdebatan ini akan sentiasa berlaku di peringkat pembuatan keputusan. Dan pembuatan keputusan ini sentiasa berlaku di mana-mana pun kita berada, semudah berdebat tentang kelas minggu depan nak buat online ke nak buat fizikal. Kemudian akan ambil pungutan suara majoriti. Okay, semudah nak pergi makan kat mana. Dan juga dalam setting pekerjaan, bila mana kita rasa ada sesuatu yang kita boleh bawa untuk company, kita nak sumbangkan, kita nak initiate projek tersebut. Jadi kita perlu ada kapasiti untuk merancang dengan baik dan juga ada kapasiti untuk mempertahankan idea yang kita bawa. Right? So, ini adalah sedikit gambaran apa gunanya berdebat
dan supaya kita faham fungsi setiap seorang. Okey, bila kita ada skill debat ni, kita nak buat apa, nak bawa ke mana. Supaya kita sedar yang kita ni ada satu role yang penting yang kita nak bawa pada masyarakat dengan ilmu debat yang kita ada. Tak semestinya melalui percakapan, ia juga akan mempengaruhi cara penulisan dan struktur kita bila kita membina projek dan sebagainya. Okay? So, daripada situ, rule of the thumb yang saya suka kongsikan awal-awal lah. Awal-awal masuk lagi saya akan share siap-siap. Kita dah ada cukup senarai orang yang kita rasa kita tak prefer atas sebab-sebab tertentu. Termasuklah sebab-sebab etika. Jadi, ada 2 rule of thumb kat sini. Yang akak pesan awal-awal, etika pendebat. Okey, selagi anda masuk sini, ada 2 rule of thumb yang anda pegang. Pertama, move in a team. Move in a team. Okey, mungkin ada di kalangan kalian yang akan bergerak lebih laju. Means maybe you are very gifted. Dan mungkin ada di kalangan kalian yang akan bergerak sedikit perlahan dibandingkan dengan teammate. Okey. Tetapi tidak bermakna kita boleh kick up. Okey. Memanglah kita lumrah kita ni rule of survival, kita akan ada ketika kita berebut sumber. Okey. Tapi trust me, a good team is bukanlah tim yang paling hebat, tapi tim yang paling kuat daripada segi kerjasama, dan kerjasama itu akan diterjemahkan dalam bentuk speech. Sebab debat ni adalah satu speech yang spontan 7 minit dan prep ni 30 minit. Dia berbeza dengan pidato yang kita boleh hafal 3 hari sebelum dan kita takkan terlepas keluar satu perkataan pun lari daripada apa yang scripted. Bila berdebat spontan 7 minit, percayalah, kalau first speaker pegang lain, second speaker pegang lain, third speaker pegang lain, benda tu secara tak sengaja slip of tongue akan terkeluar. Okey, contohnya secara tak sengaja, tanpa sedar, kita bidas teammate kita. Sebenarnya waktu prep lagi dalam kepala kita macam, benda ni macam tak betul. So, tanpa sedar, benda tu akan terkeluar bila kita berdebat secara spontan. Ataupun kalau kita sebenarnya tak prefer atau tak suka pada teammate kita tu, kita punya sefahaman tak sama, tak sefahaman, memang akan terjemah. Kenapa? Sebab debat ni adalah 7 minit secara spontan. Apa yang ada dalam kepala itulah yang kejap lagi akan meluncur keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita penat dan tak suka dengan certain orang yang kita rasa ada problem dengan etika dia, sebegitu jugalah Kak sangat menekankan etika. Etika sebagai pendebat. We have enough liars. Okay, we have enough liars. Dan antara sebab akak still dalam field debat ni, masih mengajar debat ni, adalah supaya kita boleh produce better generation of debaters. Sama ada ramai atau tidak, terpulang rezeki. Tetapi, sentiasa untuk tidak mengkhianati ilmu, jangan menipulah sidang, jangan create fakta yang tak ada. Okay. Kalau kita buat macam tu, kita hanya akan mengasah skill menipu. Bukan skill mencari data, bukan skill membina argumen. Dan kita tidak ada keperluan untuk menggunakan logik yang kuat ataupun sentimen yang kuat. Sekiranya kita dah set awal-awal, kalau tak ada data tu kita boleh create. Dan ketiga, tak kisahlah rezeki kita dekat atas ke, rezeki kita dekat bawah ke, rezeki kita dekat tengah-tengah, jangan pergi insult mana-mana tim, mahupun teammate kita sendiri. Insult maksudnya menghina, jangan menghina. Kalau kita jumpa tim yang mungkin dia baru masuk debat, so dia tergagap ke apa ke, jangan.
Jangan. Okay? Jangan personal attack ataupun dalam bahasa mudahnya menghina lah. Nak body shaming ke apa ke benda ke. Ataupun nak shaming orang tu. Dah berdebat lama tak menang-menang ke apa benda ke, tak payah. Tak payah. Okay? Bukan itu caranya kalau kita nak menang. Be a respected champion. Okay? So with that rule, kita akan tengok kepada macam mana kita nak berdebat. Okay, so kita dah settle tahap pertama, apa fungsi korang-korang semua ni belajar debat. Nombor 2, rule of thumb. Kita nak berdebat ni ada prinsip, ada etika. Menang biar terhormat, kalah biar bermaruah. Okay, saya nak share screen. Bagi yang belum pernah berdebat, okay, ini adalah setting yang sebelah kiri ni. Sorry sebab saya tak boleh nak tutup saya punya Chrome yang tu, memang saya biar. Sebab ada banyak data kat situ. Okay, boleh nampak gambar di depan ni? Bagi yang belum pernah berdebat, ini adalah settingnya. Okay, setting. Di mana di tengah-tengah itu adalah yang dipertua. Dan selalunya, kadang-kadang dan selalunya lah lebih kerap ya daripada tidak, more often than not. Yang di tengah tu adalah YDP dan dia ditemani oleh penjaga masa. Yang di sebelah kanan YDP, okay, YDP duduk kat situ kan. Tangan kanan dia, tangan kanan dari perspektif dia. Kalau daripada kita nampak sekarang sebelah kiri lah. Okay, daripada gambar ni, bila kita tengok gambar ni, kita nampak sebelah kiri. Kalau dari side YDP, dia nampak sebelah kanan. Okay, so sebelah kanan yang dipertua Dewan adalah barisan kerajaan. Okay, yang ada pakai tudung tu kan? Yang ada pakai tudung tu, dia di barisan kerajaan. Okay, di bahagian pembangkang, yang bertentangan dengan dia adalah pembangkang. Dan anda boleh nampak ada seorang yang tengah berucap. Okay, so kerajaan di sebelah kanan YDP, di sebelah kiri YDP adalah perwakilan pembangkang. Jadi dalam sidang debat, kita refer kepada semua pendebat sebagai yang berhormat. Okay, yang berhormat. So kita tak panggil lah awak ke, aku ke, kau ke, apa benda, datuk, datin. Tak payah. Kita pakai yang berhormat. Tapi kadang-kadang orang nak pakai datuk, datin sebagai sapaan untuk meringankan protokol tu boleh saja. Okay, cuma jangan terkejutlah kalau YDP address kita yang berhormat Menteri Kedua, yang berhormat Menteri Pertahanan. Okay. So itu kerajaan pembangkang. Jadi, kebiasaannya kita akan duduk mengikut susunan, tapi tak duduk mengikut susunan pun tak ada masalah. Cuma turutan bercakap adalah speaker pertama Perdana Menteri di barisan kerajaan. Speaker kedua yang akan bercakap adalah first speaker pembangkang. Kita bergerak saling satu side, berselang-seling. Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Ketua Pembangkang, Menteri Pertahanan, Pembangkang pertama. Okey. Dan kemudian setiap pendebat ini diberi masa 7 minit. Berakhir sidang debat yang round pertama ni berselang-seling, sesi penggulungan akan dibuka. Salah seorang daripada wakil perwakilan pembangkang akan mulakan sesi penggulungan. Kemudian disusuli dengan sesi penggulungan dari perwakilan kerajaan. Okey. Jadi bila kita dah faham position, sekarang kita tengok pula apa peranan setiap pendebat. Okey. Pertama sekali, tujuan kita berdebat dalam sesuatu sidang. Okey, tujuan sesuatu persidangan diadakan. Of course lah, kalau kata kita faham biasanya macam buat debat sebab nak bertanding lah kan, nak ada result lah kan, nak ada keputusan lah kan. Tetapi
roh sesuatu persidangan terletak pada menyelesaikan masalah. Adalah untuk mencapai satu-satu matlamat. Kerana kita percaya ada masalah ataupun kelemahan yang perlu kita tambah baik, maka kita bawa ke dalam persidangan untuk didebatkan supaya pada akhirnya kita akan meyakinkan barisan juri di depan. Anda boleh nampak kan? Pendebat tu semua kat atas pentas, dekat bawah tu ada 4 orang kan yang difokuskan. 4 orang. Mereka ini adalah barisan juri. Barisan juri mesti nombor ganjil. Ini saya rasa gambar tu dia tak nampak penuh sebab lens tak cukup saiz kan. So, mesti adalah nombor ganjil 3, 5, 7 ataupun 1. 1 ni dipanggil hakim supreme apabila tak cukup juri. Dia mesti nombor ganjil. Kenapa juri nombor ganjil? Sebab dalam debat tidak ada keputusan seri. Kalah atau menang sahaja. Okay, kalah atau menang sahaja. Tidak ada seri. Sebab itulah setiap juri ini pada akhir persidangan setelah mendengar ucapan daripada semua speaker kerajaan dan pembangkang termasuk ucapan penggulungan, juri akan diberi masa untuk membuat undi. Okey, juri akan tik. Pertama dia akan isi markah dalam borang dia. Kedua dia akan tik. Dia memilih kerajaan sebagai pemenang atau dia memilih pembangkang sebagai pemenang. Right? Jadi ini adalah sedikit gambaran bagaimana persidangan debat berlangsung. Sekiranya pada akhir persidangan, ketua hakim akan kumpul borang-borang hakim dan isi borang ketua hakim. Sekiranya undi adalah lebih kepada pembangkang, 3-2. Okey? 4-1, 5-0 ataupun juri supreme 1-0 lah. Juri supreme dia taklah kumpul daripada malaikat-malaikat di sebelahnya. Memang dia kira markah dia seorang je lah. Okey. Jadi berdasarkan undian terbanyak, pasukan tersebut akan dinobatkan sebagai pemenang dalam sidang tersebut. Jika kerajaan menang, kita katakan usul diterima. Iaitu kerajaan adalah pihak yang mencadang usul, pembangkang seperti namanya, membangkang usul. Kalau pembangkang yang menang, kita namakan sebagai usul ditolak. Okey? Jadi, kita dah familiar dengan terma-termanya tu. Sekarang, apakah fungsi setiap pendebat? Okey. Oh, sebelum tu. Selain daripada pemenang sidang, yang paling utama adalah pemenang sidang lah. Okey, kita nak tahu pemenang sidang tu kerajaan ataupun pembangkang. Kemudian, juri juga akan menentukan margin. Margin ini adalah perbezaan markah di antara kerajaan dan pembangkang. Skema terkini yang diguna pakai adalah skema daripada Majlis Debat Universiti Malaysia yang anda semua jangan takutlah kalau dengar angka-angka ni. Jumlah paling kecil untuk margin adalah 1. Jumlah paling besar untuk margin adalah 12. 1 hingga 12. 1 hingga 4 dikategorikan tipis. 5 hingga 8 dikategorikan sengit ataupun sederhana. Okey, di kategori sederhana lah di tengah-tengah. Dan selesa untuk margin 9 hingga 12. Okey, jadi kalau orang kata, oh margin tipis 4, memang tipis. Memang itu skema pemakahan. Maksimum beza markah yang boleh diberikan untuk perdebatan yang sengit dalam kategori tipis adalah 4. Minimum 1. Kalau debat itu sederhana, agak beza lah. Kira kita agak perbezaan yang agak besar di antara kerajaan dan pembangkang. Kita nampak jurangnya. Maka itu adalah 5 hingga 8. Dan katakanlah sangat besar. Contohnya satu perwakilan itu bercakap 1 minit dan tidak ada point. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu dia mulakan pendahuluan sikit. Saya ingin menolak usul pada hari ini. Sekian, terima kasih.
Maksudnya tidak berlaku perdebatan ataupun berlaku perdebatan yang sangat selesa. So bioli perginya adalah 9 hingga 12. Itu adalah skema yang diguna pakai. Bagaimanapun biasanya dalam pertandingan-pertandingan kecil lah, atas dasar untuk kita menghormati khususnya kepada pendebat-pendebat baru untuk tidak membuat anda semua putus asa tak nak debat dah selepas kenangan kalah margin 12, maka biasanya kalau dalam pertandingan peringkat rookie ataupun junior ni, kita akan nasihatkan untuk kekalkan margin di antara 1 hingga 4 je lah. Habis-habis besar pun bagi 5. Okay? Untuk tidak dimotivate, terutamanya kepada pendebat baru. Dan ramai juga yang bawa rule ini keluar. Maksudnya dalam tournament-tournament pun, tournament intervarsity pun, kadang-kadang ada juri yang dia ada rasa simpati macam tu, so dia tak nak bagi margin terlebih daripada 5. Tapi in reality, memang skema pemakahan meletakkan 1 hingga 12. Jadi kadang-kadang, kita rasa macam kita kesian tak nak bagi margin 9. Tapi sebenarnya kalau ikut skema, deserve 9. Maka mungkin juga dengan cara itu kita tidak bagi hak orang lain. Okay? Dan kadang-kadang debat tu selesa tapi kita bagi 1. Ataupun debat tu sengit tapi kita bagi 8. So keadaan-keadaan begini kadang-kadang dia tidak baiklah sebab mungkin kita terambil hak orang lain tanpa sengaja. Okay, sebab nanti kalau kata ada juri lain yang betul-betul ikut skema pemakahan ni, memang dia pegang 1 sampai 12, dia kata, aku rasa debat ni selesa, kenapa pula aku nak bagi 2? So nanti bila dibandingkan setiap sidang, dia akan jadi pasukan yang kita adili tak dapat ke depan sebab markah terkumpul dia sikit, margin dia sikit. Kita mengumpul margin kemenangan. Okay, so katakanlah margin pusingan 1 kita 2, pusingan 2, 3, pusingan 4, 1, pusingan 5, 1. Jumlah semua tu akan menjadi jumlah margin. Dan margin ni akan menjadi kriteria kedua yang membentuk ranking pertandingan. So yang pertama adalah jumlah kemenangan. Kalau anda menang banyak, anda duduk dalam ranking atas. Kemudian katakanlah ada banyak tim yang menang banyak round. Maka kita akan susun ranking mereka yang sesama pool menang ni, sesama kumpulan tayangan yang banyak point ni dan juga kumpulan kita kata M40 dan B40 dari segi kemenangan ini, kita akan susun mereka mengikut margin. Dan kita juga akan susun mengikut juri. Maksudnya setiap satu undi juri yang anda dapat dalam sidang tu bernilai. Setiap satu dalam sidang tu bernilai. Walaupun 5 juri anda dapat 1 je. 3 juri dapat 1 je bernilai. Sebab kita akan kumpul-kumpul macam jongkong emas. Okey, jadi di akhir pusingan kelima ataupun pusingan terakhir dalam satu liga, 4, 5 atau 6 bergantung kepada saiz tournament, bergantung kepada jumlah pasukan yang masuk, maka kita akan kira-kira mengumpul-kumpul harta dan dikira di akhir pusingan liga untuk menentukan 8 pasukan teratas untuk ke peringkat kalah mati bagi Parlimen Asia. So malam ni kita tak sentuh lagi presidential debate ke British Parliament, kita tak sentuh lagi. Malam ni memang kita cakap pasal ala Parlimen Asia. Kenapa dia ala Parlimen Asia? Sebab realitinya dalam parlimen pun memang kita semua dibahagikan kepada blok kerajaan dan blok pembangkang. Okey? Tidak kiralah ada berapa ratus parti pun yang wujud kat Malaysia, selepas pilihan raya, parti-parti ini tetap perlu bergabung. Suka tak suka, anda semua tetap perlu bergabung untuk membentuk blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Ni adalah bagaimana Parlimen Asia dibentuk. So katakanlah, kau bencilah macam mana tim sebelah tu pun, tapi sebab untuk membentuk blok kerajaan atau pembangkang, anda tetap kena pilih. Anda nak duduk side kerajaan ke anda nak duduk side pembangkang? Nak bergabung dengan siapa? Kalau anda tak suka dua-dua parti pun anda tetap kena pilih satu untuk jadi affiliation anda. Sebab di parlimen kita tidak ada blok
blok ABCD. Tak ada. Kita ada dua sahaja, kerajaan dan pembangkang. Jadi, dalam Parlimen Asia punya bahas yang kita buat ni adalah Parlimen Asia, kita mengamalkan konsep yang sama, hanya ada dua blok sahaja iaitu kerajaan dan pembangkang. Jadi setiap satu kerajaan, bila anda cabut undi, position kerajaan pembangkang ditentukan secara randomize. Okey, di pusingan pertama kita randomkan sahaja melalui Excel punya sistem, ada sort tu, kita akan randomize. Jadi bila randomize pusingan pertama, kita akan dapatlah, kita dapat kerajaan atau pembangkang. Katakanlah kita dapat kerajaan, maka kerajaan ni fungsi dia mencadang usul. Maka bila anda dapat usul, tak kisahlah kau benci macam mana pun usul tu, katakanlah usul tu adalah Dewan ini akan menghapuskan semua bentuk bantuan persekolahan di Malaysia. Siapa pun tak suka usul ni kalau ikutkan. Tapi kalau dah dapat kerajaan, anda kenalah buat teks macam anda setuju. Itu kehendak soalan lah orang kata. Sama macam exam. Anda suka soalan tu ke tak suka ke kena jawab juga. Okay? So, bila dapat kerajaan, wajib kita bersetuju dengan usul dan kita mencadangkan usul tersebut dalam Dewan Perdebatan. Jadi, Perdana Menteri, fungsi dia adalah membentangkan usul dan kes. Okay, saya suka pisahkan. Fungsi Perdana Menteri ni ada 3. Pertama, dia membentang usul. Kedua, dia membentang kes. Ketiga, dia membentang hujah pertama. Okay, banyak kan? Sebab tu dia tak ada bidasan. Kalau dia ada bidasan lagi, dia pengsan. Okay, 3 perkara Perdana Menteri akan buat. Pertama, membentang usul. Kedua, membentang kes. Ketiga, membentang hujah. Apa maksud membentang usul? Membentang usul bermaksud anda mendefinisikan setiap terma dalam usul. Okey, anda membentangkan kepada seisi dewan, kita tengah berdebat pasal apa ini? Kita berdebat pasal apa? Contoh, dewan ini akan menghapuskan bantuan persekolahan di Malaysia. Jadi anda kena explain. Bantuan persekolahan tu macam mana? Apa itu bantuan persekolahan? Apa itu tindakan menghapuskan? Apa maksud? Kalau menghapuskan maksudnya dah tak ada lah kan? Dimansuhkan terus secara total. Okey. Kemudian, bila anda fahamkan seisi dewan apa benda, anda mendefinisikannya secara konsep lah. Secara konsep maksudnya, secara yang fahaman dalam debat ni. Contohnya, bantuan persekolahan di Malaysia merujuk kepada bantuan-bantuan yang diberikan untuk tujuan persekolahan pada awal tahun misalnya. Okey. Ataupun menghapuskan. Anda nak definisikan menghapuskan di sini bermaksud memansuhkan. Namun dalam debat pada hari ini, apa yang kita akan lakukan adalah menghapuskan merujuk kepada menghapuskan bantuan kepada semua pelajar. Maka kita akan membuat bantuan ini secara bersasar. So itu konsep menghapuskan di meja kerajaan. Okay, so kita faham kasih isi dewan dulu apa benda setiap satu terma tu. Kemudian kita bentang kes. Bila bentang kes, kita buat ni macam kita punya thesis lah. Tapi anda semua mesti tak buat thesis lagi. So, membentang kes maksudnya anda tengah justify kepada semua orang apa keperluan untuk kita cadangkan usul ini. Okey, jadi kita bermula dengan ceritakan background, introduction sikit lah. Adakah sekarang ni kita dah buat? Sekarang ni cadangan yang kita nak cadangkan ni, dekat Malaysia dah ada ke belum? Kalau ada, dekat mana? Apa yang kita buat sekarang? Kita mulakan dengan introduce dekat Dewan apa benda yang kita buat sekarang. Daripada situ, kita ceritakan apa kelemahan
ataupun masalah yang ada sekarang. Okey, kelemahan daripada pelaksanaan semasa. Kemudian kita bentangkan mekanisme. Baiklah, ini masalah-masalah yang kita nak selesaikan. Maka cadangan daripada perwakilan kerajaan, kita nak buat 1, 2, 3. Apa bentuk menghapuskan tu? Contohnya tadi kata menghapuskan ini adalah menghapuskan bantuan yang kita beri secara total kepada semua orang, kita nak bagi hanya kepada bersasar. Alright, contoh sajalah. Okay, nak bagi bersasar hanya warga miskin Tegar sahaja yang akan menerima bantuan awal persekolahan setiap tahun. Okay, selesai yang tu. Akhirnya kita ceritakan apakah objektif ataupun satu direction yang kita nak tuju ketika kita mencadangkan usul ini. Okay, misalnya tujuan kita laksanakan ataupun objektif di akhirnya apa yang kita nak capai adalah pembahagian subsidi yang sampai kepada orang yang perlu sahaja. Contoh, okey? Ataupun kita nak kata objektif akhir, pembahagian subsidi yang lebih saksama. Ini adalah contoh-contoh keadaannya lah. Okey? Jadi Perdana Menteri pertama dia mendefinisikan, membentang usul, kemudian dia akan bentang kes dia kenapa dia ajak korang semua debat benda ni. Kemudian apakah hujah pertama? Hujah pertama sama sahaja dengan struktur kes. Kita cerita sekarang ni ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam pelaksanaan semasa. Jadi bagaimanakah dengan idea kita kelemahan ini akan dapat diatasi? Sesimpel itu. Kita mula dengan sesimpel itu dahulu. Kita tak pergi lagi kepada teknikal-teknikal dan sebagainya. Cukup anda faham yang bila kita bawa usul, maksudnya kita nampak ada perkara yang kita nak betulkan. Ada kelemahan yang kita nak tambah baik, maka kita cadangkan perkara-perkara ini dan di akhirnya ada satu perkara yang kita nak capai. Dan daripada situ anda berhujah pula, anda hujahkan tentang kelemahan yang ada dan bagaimana perkara ini dapat ditambah baik bila kita melaksanakan cadangan perwakilan kerajaan. So daripada situ, selesailah tugas Perdana Menteri. Kemudian duduk Perdana Menteri akan bangun ketua pembangkang. Ketua pembangkang apa yang dia akan buat? Dia akan membidas dahulu. Dia akan bidas, kemudian dia akan membentangkan kes pembangkang. Kes pembangkang ni apa? Tak adalah sampai dia kena define semua benda balik sedangkan Perdana Menteri dah buat benda tu. Tidak. Ketua pembangkang tugas dia adalah meletakkan pendirian. Pertama, anda setuju tak wujudnya masalah yang dicadangkan oleh kerajaan? Kalau anda berpendapat tak ada satu masalah pun, tak ada kelemahan pun, tak ada keperluan pun untuk kita laksanakan benda yang kerajaan cakap ni. Jadi anda perlu state awal-awal, ketua pembangkang sebut, hari ini pembangkang kami tidak bersetuju tentang idea perwakilan kerajaan bahawa kita sedang melaksanakan pemberian subsidi secara tidak adil dan menindas pihak yang tidak sepatutnya. Sebab hari ini bantuan persekolahan ini layak sahaja diberikan kepada semua orang kerana pendidikan ini adalah akses untuk semua orang. Dan apabila kita memberikan subsidi kepada orang yang kaya raya, contoh kalau kita berikan kepada T20 sekalipun bantuan awal persekolahan, kita tidak pernah memotong sebarang peruntukan daripada orang miskin. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan sahaja semua orang? Contoh. Okey? Jadi perwakilan pembangkang berpendapat tidak ada pun keperluan untuk kita memansuhkan, tidak ada pun masalah ketidakadilan dalam subsidi seperti yang dicadangkan oleh perwakilan kerajaan. Itu stand. Pertama, setuju tak isu yang dia nak bawa? Dari situ barulah anda tentukan. Okey? Bila anda dah kata tak ada keperluan, maksudnya anda tak setuju dengan mekanisme dia. Ataupun pendirian yang kedua, saya bersetuju. Ya, kita memang ada masalah.
iaitu masalah pemberian dan pembahagian subsidi yang tidak adil. Namun, saya percaya dengan memansuhkan bantuan persekolahan secara total bukan jawapan kepada masalah yang kita hendak selesaikan. Okey, daripada situ kita nyatakan perwakilan pembangkang akan menunjukkan kepada anda bahawa okey, katakanlah tadi anda tak setuju, masalah tak ada. So janganlah tiba-tiba anda berhujah, benda ni tak boleh selesai masalah, dah kali kata masalah tak ada. Apa yang kita nak hujahkan? Kita akan menghujahkan pertama tentang ketidakperluan. Maksudnya kita akan hujahkan awal-awal bahawa masalah yang mereka cadangkan ini tak wujud. Ataupun tidak ada isu. Okey? Kedua, kita akan hujahkan apakah implikasi yang akan berlaku kalau kita terima cadangan perwakilan kerajaan. Kemudian, kita nyatakan apakah hujah-hujah di perwakilan pembangkang. Selesai kes tadi, okey, kita dah bagi tahu pendirian kita, setuju tak masalah. Kedua, kita nampak apa yang akan berlaku, implikasi ataupun tak selesai masalah. Kalau kita kata masalah tu wujud, maka beban kepada pembangkang adalah untuk membuktikan cadangan kerajaan tak boleh selesaikan masalah. Kalau kita kata masalah tak wujud, beban kepada pembangkang adalah untuk membuktikan bahawa pertama, masalah tak wujud. Kedua, buktikan implikasi buruk kalau kita laksanakan cadangan kerajaan. Dah selesai dah kes. Maka pembangkang pun akan hadir dengan satu hujah. Berdasarkan apa yang anda janjikan tadilah, berdasarkan pendirian tadilah. Kalau dah kata nak buktikan masalah tak berlaku, hujah pertama buktikanlah masalah ni tak ada. Semua dalam keadaan baik. Kalau anda kata masalah ini bukan penyelesaian, maka anda tunjuklah bagaimana cadangan kerajaan ini tidak akan menyelesaikan masalah yang mahu diselesaikan oleh perwakilan kerajaan. Kemudian habis Ketua Pembangkang bangun Timbalan Perdana Menteri, dia akan membidas dan menjawab pertikaian Ketua Pembangkang, kemudian dia akan menyampaikan 2 hujah. Ada ketikanya orang buat sampai 4 hujah pun ada. Jumlah hujah ni tidak fix. Dia sampai ada ketika yang susah sampai orang buat 2 hujah saja pun ada. Ada trend sampai 4-5 hujah. Terpulang mana-mana. Boleh jadi dengan banyaknya hujah itu membawa kepada strategi untuk menguatkan tim sebab orang susah nak bidas semua. So di akhirnya penggulungan kita boleh kata yang berhormat fokus membidas pada hujah kedua dan ketiga saya. Tetapi hujah pertama dan hujah keempat saya sampai ke akhirnya tidak pernah disentuh menyebabkan kes perwakilan kami secara keseluruhannya masih lagi berdiri. Ada tim yang buat macam tu. Ada tim dia bawa 2 hujah saja sebab dia nak hujah tu solid. Betul-betul lengkap. Sama juga dengan yang bawa 3 hujah. Tak ada masalah tentang perkara tersebut. Tapi sebaiknya 3 dan ke atas sebab dia nak kita sampaikan idea yang banyak sumbangan kita dalam debat tersebut. Kemudian Timbalan Ketua Pembangkang membidas semua yang dibawa oleh perwakilan kerajaan dan memberikan 2 hujah. Kemudian habis Timbalan Ketua Pembangkang kepada Menteri Pertahanan pula. Menteri Pertahanan tugas dia membidas. Okey, membidas dan juga respon serba sedikit kepada pertikaian yang dibawa oleh side seterusnya ataupun side lawan. Kemudian yang ketiga pembangkang pun sama juga, selalu dipanggil sebagai pembangkang pertama. Okey. Dah selesai, kita akan rehat 1 minit, masuk kepada penggulungan. Penggulungan bermula dengan side pembangkang. Penggulungan ni adalah closing argument bagi mereka yang belajar law. Dia hampir sama. Iaitu dia merupakan sesi untuk kita membuat pujukan terakhir. Sebab tadi Dewan tu dah gamat dah. Serang menyerang. Sekarang adalah ruang terakhir macam pidato yang tidak ada celahan. Dia macam tidak diganggu. Ini adalah pidato terakhir kita selama 4 minit untuk membeli hati juri. Untuk mengingatkan juri
Apa sebab juri perlu bagi kita menang? Dia bukan nak repeat balik hujah kita satu-satu, explain panjang-panjang, tidak dah. Dia akhirnya adalah membujuk kerajaan, membujuk kepada juri. Pertama, boleh kita bangkitkan sentimen. Contoh, kalau kita terima cadangan kerajaan, kita sedang menafikan hak-hak mereka T20 ke, M40 ke, yang hakikatnya mereka lah yang paling banyak membayar cukai sehingga anak-anak B40 kita boleh menikmati subsidi. Jadi kenapa kita nak tarik nikmat mereka tatkala mereka sangat menyumbang kepada ekonomi kita? Contoh, okay, ini antara sentimen-sentimen yang boleh dibangkitkan semasa sesi penggulungan. Ia adalah convincing session yang tidak diganggu. Kedua, ini adalah sesi untuk kita mengungkit. Mengungkit ni maksudnya kita akan ungkit balik ada tak perkara-perkara yang kerajaan tak jawab, ataupun kerajaan tak pernah hujahkan, ataupun kerajaan tak pernah bagi sebarang bukti, tak ada logik dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang dia main etika, dia kata dalam debat hari ini, pertama, saya tidak boleh menerima moral daripada perwakilan kerajaan yang berkata sekian-sekian. Kedua, kalau anda semak kepada fakta yang beliau gunakan, ini adalah perkara yang sangat tidak benar. Ada ramai orang, dia highlight penipuan tu, tapi dia highlight sekilas lalu. Jadi pemberat itu tidak kelihatan sangat untuk meyakinkan juri lah. Okey, anda boleh menggunakan convincing tu. Ketiga, itulah masanya untuk anda ingatkan balik ataupun terangkan balik. Kadang-kadang bila dah berdebat 6 orang ni, tak tahu dah tadi kes bawa apa So kita boleh rumuskan kes kita. Yang berhormat, ini adalah apa yang saya cuba bawa dalam Dewan Perdebatan. Saya tidak menafikan orang miskin perlu dapat bantuan. Tetapi apa yang saya terangkan adalah kita mahu semua orang mendapat manfaat selayaknya sebagai rakyat Malaysia. Sebab itu saya kata pertama, perkara ini akan melanggar hak mereka yang membayar cukai dan sewajarnya menerima subsidi. Kedua, saya menolak sebab implikasinya kalau kita sedar M40 adalah kelompok yang tersepit. Kalau kita hanya beri kepada miskin tegar, maka kelompok yang tersepit ini seolah-olah kita abaikan begitu sahaja. Mereka ini paling banyak komitmen dan sering kali tak layak mendapat bantuan yang kita beri. Sekarang kita nak potong lagi pula bantuan yang kita masih berikan. Ini merupakan satu bentuk penindasan. Contoh. Okay? So kita bawa balik kes kita apa, direction kita apa. Direction kita di akhirnya adalah kita nak semua rakyat Malaysia mendapat manfaat dan keistimewaan kerana mereka merupakan anggota daripada keluarga kita. Mereka adik-beradik kita di bawah satu bendera. That's the idea. Kita memang convincing je dekat hujung tu. Banyak orang dia silap, gulung ni macam nak maki orang. Gulung dia masih nak bergaduh. Gulung ni waktu bertenang dia bukan waktu bergaduh dah. Bertenang dan convince pihak juri. Ada tim, dia dah tahu dia tak boleh dah nak menang sidang tu. Tapi dia tetap buat convincing speech dekat dia punya gulung untuk mencuri sekurang-kurangnya satu juri. Okey. Kemudian daripada situ kita masuk kerajaan. Kerajaan juga melakukan perkara yang sama. So technically ini adalah basic dan konsep bagaimana setiap speaker beroperasi. Okey. So untuk malam ni itu sahaja dahulu. Fahamkan sedikit role dan sebagainya. Esok kita akan ada demo dan anda akan nampak dengan lebih jelas lah. Kalau rasa macam nak tengok video-video debat, sekarang dekat YouTube banyak gila sebab kebanyakan parlimen sekarang mereka ada live stream. Okay, so korang google je nak debat apa, debat tak ada. Debat Piala Menteri Sabah, Piala Ketua Menteri Sabah, debat perpaduan, semua recording semua ada. Kalau cari tak jumpa, minta dengan sini-sini. Nanti dia orang repost dalam grup berlambak. Okay, so itu sahaja. Saya nak serahkan balik kepada Ezekiel latihan. Tapi sebelum tu, ada tak apa-apa soalan?
Tak ada apa-apa soalan, okay? Alright, so tak ada apa-apa soalan. Okay, nak bagi tahu yang malam ni mungkin korang akan rasa berat sikit tau secara teoretikal. Mungkin akan rasa berat sedikit. Tetapi jangan risau. Debat ni bila kita dah tengok nanti, dia punya berat tu kalau kata tadi rasa 1 kilo atas kepala, esok akan tinggal 900 gram. Semakin anda berdebat, dia akan jadi rutin lah sampai dia jadi habit, lama-lama berat tu akan berkurangan. Dan saya sentiasa doakan sebab setakat saya kenal, kebanyakan pendebat, boleh kata almost everyone, memang akan jadi somebody. Ada yang PTD, ada yang dalam arena debat kita nampak biasa-biasa je. Rupanya bila dia masuk dalam masyarakat kebanyakan, pergi minta kerja ke apa ke, he's already among the best. Walaupun masa dalam kelab dia sendiri, orang nampak dia macam ikan bilis. Sebab dia bersaing king among king. Tapi bila dia keluar ke community, dia orang outstanding. Sangat ramai. Okay? So teruskan saja, trust me. Walaupun kita tak nampak, tapi skill kita developing. Akan membangun secara berperingkat. Alright? So harap-harap malam ni 22, mudah-mudahan semua 22 ini berkekalan lah. Teruskan. Right? So, sampai jumpa lagi. Lepas ni pergilah minum-minum teh ke kopi ke ringan-ringan ke kepala. InsyaAllah. Lepas ni semuanya akan bertambah mudah. Ada soalan ke? Ada dengar mic? Tak ada. Okay, saya kembali. Oh, gambar. So, hai. Benon, bila kau nak angkat call aku, Benon? Kau mengajuk dengan aku ke apa? Yang lain boleh kami nampak gambar kamera sorry. Lelaki mana? Yang lain-lain ni. Dah lah kita tak pernah jumpa. Betul. Kat sini dah tak jumpa di korang. Tak pernah jumpa, nak tengok juga. Taklah. Ain Ashkin. Apa? Faris. Faris. Apa nama awak family awak dulu? Inasis mana? Kau baru masuk SEM ni? SEM 1 ke? Ya, Faris. Tak, awak macam family. Awak Inasis mana? Saya Inasis TM. TM. Tak apa. Tapi serius lah macam family dia. Benon, kau bebel apa tak buka mic? Nak bebel bukalah mic. Mana yang lain? Bukalah kamera bagi Jom, buka kamera. Ajnavi, Kalpana, Faiz, Sairul Najmi, Aman Najmi, Syakira, Soleha Khalidi. Apa yang kau malukan? Nomuna Malu Tasha, kenapa? Syakir. Risau. Yang pemalu-pemalu je risau. Kau cuba cakap sikit. Kenalkan diri sikit. Mana Sairul Najmi? Allah lah, orang Petronas ni ke? Takutlah dia. Sejak pergi Thailand betul-betul. Yang pemalu-pemalu ni kan, korang nampak tak ada kamera yang ramai-ramai tu? Kamera nama Amir Aiman tu. Dalam kamera tu semua dulu pemalu tu. Lepas tu dia tak tahu malu. Itulah. Thank you tolong sambung kan. Sifat malu hitam. Itu kat mic tau. Undilah Pakatan Harapan. Aiman. Syakira Soleha Khalidi, Zulzafran Zahin, Nomuna Cantik apa Saya tak berkempen politik tadi. Yang berkempen tu. Hidup pas. Kabana cantik. Kabana ada kelas tak esok? Sekejap lagi kan tiba-tiba ditamatkan konsert. Alasan berpolitik. Cakaplah siapa ni? Siapa dengan ni? Pakailah. Benci aku lah dengar ni. Okey, Hana Dulcet. Oh, gitu. 1, 2, apa? Nampak semua? 6. 1, 2, 3. Aiman adalah kelampu. Gitu.
Satu, dua. Kejap sebab dia tap so kita kena buat one by one. Bangga Faiz masuk. Satu, dua. Ya Allah, satu, dua, tiga. Ya Rabbi. Aiman tengah jaga baby ke? Apa dia? Kok baby terbangun ke Aiman? Gelap betul. Ni babynya. Dia kat mana? Depan FCC ke ni? Jom sini jom. Ya tu. Bye. Boleh ada. Bye semua, take care. Jumpa lagi. Berlagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalpana. Ya? Double dust.